Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada semua murid kelas 6 dan 5 SKS. Seperti biasa, hari ini Ustaz akan menyambung pembelajaran walaupun secara PDPR, pendidikan Islam. Dan alhamdulillah, pada hari ini Ustaz akan bawakan mengenai sirah, sambungan kepada pelajaran 7 Hajjatul Wada'. InsyaAllah hari ini Ustaz akan bawakan sambungan kepada tajuk Hajjatul Wada'. Tapi sebelum itu, Ustaz mengharapkan, Ustaz doakan agar semua murid-murid kelas 6 dan 5 SKS agar sentiasa sihat walafiat dan sentiasa bersedia untuk meneruskan pembelajaran. Jadinya Ustaz harapkan persediaan murid-murid kelas 6 dan 5 SKS tidak akan jemu-jemu, insya-Allah. Tapi sebelum itu, Ustaz ingin bawakan murid-murid dengan bacaan surah hafazan terlebih dahulu. Hari ini Ustaz akan bawakan surah hafazan, iaitu surah Asy-Syarh. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah, Ustaz percayalah semua murid-murid kelas 6 dan 5 SKS sudah menghafaz surah Asy-Syarh itu, dan Ustaz harapkan sentiasa mengamalkan surah itu di dalam sembahyang masing-masing. Selepas baca Fatihah untuk rakaat pertama ataupun rakaat kedua, bolehlah baca surah-surah hafazan yang telah dihafal, insya-Allah. Dan kita kembali kepada pelajaran kita hari ini, iaitu mengenai sambungan tajuk Hajjatul Wada'. Sebelum Ustaz membuat sambungan, Ustaz nak ambil dulu perkara-perkara yang telah kita bincang pada minggu-minggu yang lepas, iaitu Hajjatul Wada' ialah haji yang terakhir dalam hidup Nabi sebelum kewafatan Nabi. Jadi Nabi mengerjakan haji, digelar Hajjatul Wada', haji yang terakhir, haji selamat tinggal yang terakhir. Dan peristiwa Hajjatul Wada' ini berlaku pada tahun bila, masih ingat lagi ke tak? Iaitu pada tahun ke-10 Hijriyah. 10 Hijriyah. Tahun ini tahun 1443 Hijriyah. Jadi peristiwa ini sudah 1400 tahun lebih dah. Sudah lama. Jadi peristiwa ini hendaklah kita sentiasa belajar, kerana ada perkara yang sangat-sangat penting tersembunyi di dalam peristiwa Hajjatul Wada'. Inilah perkara yang Ustaz akan sentuh pada hari ini, iaitu khutbah Nabi. Khutbah Nabi dalam peristiwa Hajjatul Wada', di mana ketika Nabi berada di Arafah pada 9 Zulhijjah. Nabi berada di Arafah dalam ibadat haji, di mana Nabi telah menyampaikan khutbah terakhir di dalam ibadah haji. Itu dipanggil khutbah terakhir Nabi. Jadi khutbah terakhir ataupun amanat terakhir di dalam khutbah ini terlaksana ataupun berlaku pada tahun pelaksanaan Hajjatul Wada'. Sebab itulah Ustaz kata
Hajjatul Wada' ini adalah peristiwa yang penting untuk kita belajar, untuk kita sama-sama tahu. Jadi kita kembali kepada khutbah Nabi. Apakah isi kandungan khutbah Nabi? Dalam buku teks, murid-murid bolehlah lihat di muka surat 159. 159. Jom kita tengok apakah ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara antaranya. Jadinya inilah isi-isi kandungan dalam khutbah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada' pada 9 Zulhijjah di Arafah. Okey, yang pertama, tanggungjawab eratkan persaudaraan sesama Islam. Tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Jadi Nabi menekankan menjaga silaturahim di antara sesama Islam. Nabi banyak dah mengajar kita, berpesan kepada kita bahawa setiap Muslim itu adalah bersaudara. Walaupun tidak waris-waris orang Kelantan panggil, tapi dalam Islam, dalam agama kita, setiap Muslim, Muslimah, Muslimin adalah bersaudara. Sebut sahaja beragama Islam, tidak kiralah dia bangsa Melayu, Cina, India, Bidayuh, Iban, Jepun, Amerika, New Zealand ataupun sebagainya di serata dunia ini, asalkan beragama Islam, dia adalah bersaudara. Siapa yang memutuskan persaudaraan silaturahim, maka azab Allah akan menunggu di akhirat nanti. Jadi itu pesanan yang pertama daripada khutbah Nabi. Tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliyah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan kaumnya. Jadi yang kedua, Nabi berpesan amalan jahiliyah, kerana pada zaman jahiliyah sebelum Islam, di bandar Mekah, di kota Mekah, di tanah Arab, dia mengamalkan dia hanya mementingkan kaumnya, tak kira pada kaum lain. Kalau sesama kaum dia akan bantu, tidak kaumnya dia tidak akan bantu. Malah dia akan menghina kaum-kaum yang lain. Jadi Nabi berpesan agar amalan itu jangan diteruskan, hendaklah dihapuskan. Jadi kita sekarang ini dalam dunia ini, kaumnya beribu-ribu jenis kaum yang ada di atas muka bumi. Jadi melalui pesanan daripada Nabi itu, dapatlah kita simpulkan bahawa jangan kita mementingkan kaum kita sendiri sahaja. Hendaklah kita juga menjaga keharmonian kaum lain, terutamanya sekali dalam situasi negara kita Malaysia yang pelbagai kaum. Jadi dalam khutbah Nabi ini seolah-olahnya memang terkena ataupun memang sesuai dengan negara kita yang pelbagai kaum dan agama. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Jadinya dalam isi kandungan khutbah Nabi juga disebutkan menunaikan hak kepada kaum wanita. Jadi tidak boleh menafikan hak-hak wanita. Wanita ada haknya yang tersendiri. Jadi murid-murid lelaki jangan cuba-cuba membuli murid-murid perempuan, kerana mereka juga ada haknya. Okey, yang seterusnya, menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pegangan hidup. Ini semestinya, ini wajib, ini adalah
perkara utama dalam agama kita, iaitu meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Kalau tidak ada dua perkara ini, maka kita akan sesat jalan. Maka kita akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Tak lain, kita tidak boleh lari daripada berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Sebab itulah kita sentiasa membaca Al-Quran dan kita sentiasa mengikuti sirah-sirah Nabi. Sirah-sirah Nabi salah satu daripada As-Sunnah. Dan yang keseterusnya, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Jadi kita kukuk mana pun kena taat kepada pemimpin. Pemimpin di rumah kita adalah ibu bapa. Pemimpin di sekolah adalah guru-guru dan guru besar. Pemimpin di kampung adalah penghulu. Pemimpin di negeri, menteri besar. Pemimpin di negara ialah Perdana Menteri dan yang di Pertuan Agong. Jadi hendaklah kita mentaati pemimpin-pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Selagi mereka tidak menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Ini adalah rukun Islam. Jadi Nabi menekankan rukun Islam adalah sentiasa diamalkan, sentiasa dibuat, sentiasa ditepati pelaksanaannya. Jadinya siapa yang tidak sembahyang, siapa yang tidak puasa, siapa tidak keluar zakat dan tidak mengejar hari haji yang mampu, maka azab Allah akan menunggu di akhirat nanti. Dan yang terakhir dalam ringkasan ini ialah menjauhi riba, kerana riba adalah haram. Jadinya jauhilah perbuatan riba, iaitu mengambil keuntungan tidak menepati syarak yang telah digariskan oleh syarak kita, maka adalah perbuatan yang haram dan perbuatan yang Allah janjikan tak lain tak bukan azab yang pedih di akhirat nanti. Jadi itulah untuk ringkasan khutbah akhir ataupun dalam peristiwa Hajjatul Wada' yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada' pada 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah di Arafah. Jadi setakat itu saja untuk pendidikan Islam hari ini bersama Ustaz. InsyaAllah kita bertemu lagi esok. Esok Rabu ada lagi waktu agama Islam. InsyaAllah berjumpa esok. Dan sebelum Ustaz akhirkan pelajaran hari ini, Ustaz ingin berpesan seperti biasalah, sentiasa menjaga kesihatan diri, sentiasa menjaga kesihatan keluarga dan sentiasa mengikuti SOP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.